www.ikimniaga.my dan pilih e-buku IKIM. Lepas tu, tekan je pada buku yang kita nak dan kita akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Untuk bantuan, WhatsApp je di 011-5769-5400. Cepat sementara promosi masih ada. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Luke dan Pian dan kita dah masuk ke segmen hebah iaitu Suara Kemanusiaan IRM. Kira-kira 5 hari lagi kita nak menjengah ke bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita nak bawakan topik inilah, Ramadan yang dinanti. Bersama tetamu kita Sis Syarmiza Hussein ataupun Sis Mimi yang merupakan pengurus kanan bahagian penjanaan dana IRM Islamic Relief Malaysia telah pun bersedia di talian. Ini dia Sis Mimi. Yang baju merah ni bukan ni Pian. Baik. Assalamualaikum Sis Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar kita? Apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana Brother Pian? Brother Luke, sihat je. Dengan Brother Luke. Dan setiap minggu kita bersama Islamic Relief Malaysia. Dan kabarnya Sis Mimi baru balik dari Pahang. Itulah. Bersama Islamic Relief. Ya betul, sebab kita sekarang ni dengan program rezeki Ramadan kita. Kita nak bincang pasal benda ni lah kejap lagi kan. Itu dah kita ni. Kita nampak semangat, nampak glowing berseri je wajah kita. Tak nampak penat pun Sis Mimi. Betul ke baru balik Pahang ni nampak macam bertenang. Betul. Jam. Actually balik malam tadi. Malam tadi balik jam. Tapi insya-Allah kita teruskan semangat tu sebab kita nak menyampaikan sumbangan-sumbangan yang sahabat-sahabat dermawan kita dah sumbangkan untuk kempen rezeki Ramadan. Dan kita nak kejar pahala ni dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara sa'iman, siapa yang bagi makan orang yang puasa, baginya seumpama pahala orang yang berpuasa tu tanpa dikurangkan sikit pun. Jadi ni kita harap sahabat-sahabat kita yang dah follow pun media sosial Islamic Relief Malaysia dan menyumbang dan mengikuti program-program Islamic Relief Malaysia dapatlah pahala yang macam digambarkan tadi. Mungkin tu awal ni kita cerita sikit. Memandangkan Sis Mimi balik Pahang, mungkin dah pernah jumpa dengan penerima dan anda juga merupakan seorang pemberi kan. Bagaimana agaknya sambutan daripada mereka sebelum Ramadan yang nanti-nantikan ini. Silakan. Biasanya terima kasih Brother Pian dan juga Brother Luke seperti yang kita sedia maklum, memang yang nantikan lah kedatangan bulan Ramadan ni kan. Sebab inilah bulan yang paling istimewa sebab banyak pintu-pintu kebaikan terbuka, pintu rahmat, pintu keampunan, dan waktu inilah yang kita all out nak pulun ni berlumba-lumba buat kebaikan, terutamanya bersedekah dan juga membantu orang lain. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada termasuk orang yang beriman, orang yang kenyang sementara jiran tetangganya kelaparan. Ini hadis riwayat Al-Tabrani. Percaya atau tak, sekarang ni menurut program makanan sedunia WFP, ketika ini terdapat lebih 811 juta orang di seluruh dunia yang tidur dalam keadaan kelaparan. Bayangkan keadaannya tu angka ni dikatakan terus akan meningkat kurang faktor bencana, konflik kemanusiaan, ni ada COVID pula kan, lepas tu ada perubahan iklim dan banyak lagi faktor lah. Jadi Islamic Relief Malaysia macam biasa kita meneruskan kesinambungan kita lah program bantuan pack makanan pada bulan Ramadan. Dengan melancarkan ni saya sebut tadi kempen rezeki Ramadan bermula 31 Januari yang lepas sehingga 2 Mei 2022 nanti untuk kita beri bantuan pack makanan kepada penerima manfaat dalam dan luar negara. Ianya untuk bantu meringankan beban mereka, terutamanya golongan rentan lah, dalam menyediakan jumlah dalam menyediakan juadah untuk bersahur dan juga berbuka di bulan Ramadan. Sasaran, saya ceritakan sikit pasal kempen ni. Sasaran dana bagi kempen berslogan gandakan pahala. Kena ingat gandakan pahala kita punya slogan ni. Tagline kita. Sebanyak kita targetkan sasaran 2.3 juta bagi menyantuni lebih kurang 44,450 penerima manfaat di 32 buah negara, bukan Malaysia sahaja, termasuk 31 buah negara di luar juga, menerusi edaran 8,890
pack makanan. Okey, saya cerita sikit tahun lepas. Sebab macam tadi Brother Pian cakap kita dah biasa buat kan, betul. Tahun lepas kita Islamic Relief Malaysia je, kita ada Islamic Relief lain juga kan di seluruh dunia. Tapi Islamic Relief Malaysia juga dah berjaya mengedar sebanyak 11,145 pack makanan di 36 buah negara. Bayangkan, impaknya tu seramai 56,610 individu di seluruh dunia ni berjaya disantuni berkat sokongan dan bantuan daripada anda semualah, rakyat Malaysia yang penuh orang kata semangat, pemurah dan juga prihatin ni. Itulah. So kita kat sini dah nampak kan betapa Ramadan ni dinanti-nantikan lah oleh penerima manfaat kita, terutamanya yang di Malaysia dan juga di 32 negara yang kita nak santuni ni kan. Dan rakyat Malaysia juga, I know rakyat Malaysia pun nanti terutama bagi mereka yang ada sedikit kelebihan untuk berlumba-lumba ni bersedekah untuk memastikan mereka ada bekalan makanan untuk bulan puasa nanti, insyaAllah. So macam kalau nak tanya diorang ni nanti ke tidak, insyaAllah memang mereka sentiasa menantikan bantuan daripada kita, insyaAllah. Cuma Sis Mimi mungkin boleh kongsikan kalau di Islamic Relief Malaysia ada kempen rezeki Ramadan, kita ada pack bantuan makanan kan. Kalau ikutkan NGO lain pun ada buat juga kempen-kempen yang sama. Mungkin nama yang berbeza dan NGO yang berbeza. Macam mana agaknya kalau boleh kita lihat kelainan yang dibawakan oleh Islamic Relief, dan mungkin macam mana nak elakkan juga mungkin pertindanan kalau mungkin satu rumah tu tiba-tiba dapat 2-3 NGO bagi satu rumah. Ada kelainan tak dalam urusan ataupun pengurusan oleh Islamic Relief ni? Okey. Kalau ikutkan kaedah pelaksanaan program mungkin dilihat samalah sebab actually projek ataupun program agihan makanan ni something yang biasa dibuat kan. Memang betul NGO lain pun ada buat. Tapi apa kelebihan Islamic Relief ni? InsyaAllah yang pertama saya mungkin dari segi ketulusan lah. Kita tahu yang Islamic Relief you all I hope by now memang dah aware yang biasa dengan Islamic Relief pasti tahu sejauh mana ketulusan kami dalam menyampaikan amanah yang disumbangkan, dan kami akan kongsikan, selalunya kami akan kongsikan update-update di social media kami dan apabila edaran dilakukanlah baik di dalam ataupun di luar negara. Yang ini memang, dan boleh cek juga di website kami ataupun follow kita punya social media untuk tahu update-update kami, apa yang kami jalankan. Okey, kelebihan Islamic Relief juga satu ialah dia lebih menyeluruh lah sebab kita bantuan kita beri ni bukan saja kepada di Malaysia, rakyat di Malaysia, tapi juga dan bukan juga spesifik country di luar negara. Tapi kita ni lebih menyeluruh sebab kita ni ada rangkaian Islamic Relief di seluruh dunia. Kita berada di lebih di 40 buah negara. Jadi contohnya keistimewaan kami ni kita boleh nak salurkan ke mana-mana sahaja, memang ada, dan pilihan tu lebih banyak lah orang cakap kan. Okey, nak beri untuk Malaysia pun boleh, nak beri untuk negara-negara lain pun boleh, dan pilihan senarai negara tu pun lebih banyak. Jadi itulah kelebihannya, dan kemudian insyaAllah kalau Islamic Relief Malaysia, Islamic Relief biasanya kaki tangan kami memang mahir lah ya di lapangan. Kami punya kaki tangan di lapangan yang mahir dan tahu keperluan tepat yang diperlukan oleh penerima manfaat kita. Kita beri keperluan asas mengikut makanan ataupun tradisi di negara-negara tersebut. Jadi kita ni kalau ikutkan, kalau di Malaysia ni senarai makanan kita mesti ada beras, tepung, minyak, kan, teh, biskut dan sebagainya. Kalau negara lain pula barang-barang ni kan. Jadi kita ni memang kita buat ikut keperluan makanan asas di sesebuah negara, dan kita tak buat cincai-cincai lah sebab kita betul-betul berikan keperluan yang mereka perlukan, insyaAllah. So itu mungkin kelebihan Islamic Relief lah. Memang betul ikutkan memang program ni biasa, memang agihan makanan, tapi kita memang Yes, tapi inilah kelebihan Islamic Relief Malaysia yang patut mungkin yang boleh memberi lebih option kepada kita punya penderma, insyaAllah. Segala ceruk-ceruk yang tak disampai oleh bantuan-bantuan lain, itulah IRM akan sampai, insyaAllah kan. InsyaAllah, ya betul.
Kan cuma Sis Mi, alamak saya ni yelah teringin juga nak buat pahala kan, teringin Ha, juga nak ha. menaja, pack makanan. Dan juga saya mewakili juga pendengar-pendengar dekat luar sana tu. Macam mana kalau mereka ni nak menaja makanan berbuka menerusi projek Rezeki Ramadan IRM ni? Apa platform yang ada? Okey, ni mudah sebab setiap tahun bila kita buat kempen Ramadan, kita dah sediakan dah package-package kita tergantung kemampuan anda sendirilah. Tiada paksaan dan kita ada banyak pilihan macam saya cakap tadi lah. So kalau ikutkan kempen-kempen kita, saya cerita pasal kempen dulu. Apa package yang kita ada. Kita ada actually kalau kita nak menerima untuk projek ni ataupun program Rezeki Ramadan ni, kempen Rezeki Ramadan ni, kita boleh terus salurkan untuk sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan ni tak kisah berapa amount. Biasanya sumbangan serendah RM10 lah. So yang ini tak kisah berapa kemampuan kita masukkan sebagai sedekah Ramadan. Dan boleh masuk dalam website kita. Normally dalam website kita akan ada pilihan package ni lah. Okey, selain daripada sedekah Ramadan ni, kita ada package spesifik sikit lah. Pack makanan bernilai RM200. Yang ini kalau RM200 ni adalah negara-negara yang kita santuni. Contohnya kalau di Malaysia, kalau kita nak bagi untuk Malaysia, nilai pack dia RM200. So selain daripada Malaysia, kita ada Sri Lanka, Bangladesh, pelarian Myanmar di Bangladesh tu, and then India dan juga Bosnia. Contohnya lah. And then kemudian kita ada package pack makanan bernilai RM250. Yang ini memang untuk kalau kita berhasrat untuk beri kepada beneficiaries di Afrika Selatan contohnya, Lubnan, Afghanistan, Albania, Indonesia, Kenya, Kosovo, itulah tu negara-negara yang terlibat. Dan juga ada tu lagi package makanan bernilai RM350. Ini selalunya negara-negara yang bergolak sedikit lah, konflik kebanyakannya, dan juga negara-negara yang agak mahal lah dia punya ataupun agak banyak keperluan dia. Ya betul. Yang ini contohnya di Gaza, Palestin, Syria, Filipina, lepas tu Sudan Selatan, Nepal dan sebagainya lah, Somalia. Ni negara-negara yang bernilai 350. Okey, dan kalau untuk mudahnya bila kita nak buat sumbangan ni, kita boleh log on to kami punya website dan boleh menyumbang melalui website kami. Dalam tu memang dah tersedia, mudah saja, tinggal nak bayar saja kan. Pilih-pilih package apa yang ada, lepas tu isikan form dan kemudian terus submit payment dan kemudian as easy as that. Terus boleh dapat resip dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat, boleh kalau tak dapat log on kita, maksudnya lagi suka untuk masukkan dalam akaun bank kami, okey boleh buat demikian. Akaun bank kami ada tertera juga di dalam kita punya website, boleh tengoklah. Dan boleh terus masukkan ke situ dan kemudian tulislah remark untuk negara mana ke mana kan. Mudah saja. Ataupun terus letak remark kat situ. Contohnya kalau masuk RM600, RM600 ni untuk 3 pack makanan yang bernilai RM200 contoh kan. Untuk rujukan kami. So itulah, semudah itulah. InsyaAllah Kalau kat media sosial pun ada juga cari je media sosial, semua media sosial akaun Islamic Relief Malaysia, ada nombor akaun, ada caranya, package apa, nak bersedekah pun boleh. Betul. Macam-macam cara. Betul. Alhamdulillah senang sekarang nak buat pahala ya Luk. Ya Terus buat, sama. Di hujung jari. Di hujung jari je. Alhamdulillah. Ada Baik. alasan lagi lah. Okey lah, nanti saya buat lah Okay. insyaAllah kan. InsyaAllah. Jangan nanti, sekarang sambil ni. Okey, Sekarang lepas ni. baik jangan lepas ni sekarang. Okey, saya buat sekarang. Baik, Sis Mimi pun kabarnya Sis Mimi ada pengalaman ke Somalia. Ya. Ibu pernah berpuasa kat sana ke? Pernah tak? Oh lah. Berpuasa di sana? Pernah. Pernah. Cerita Pernah. sikit macam mana agaknya susahnya, cabaran saudara-saudara kita termasuk Sis Mimi berpuasa di Somalia dalam bagi suasana gambaran kemarau, cuacanya tu. Ya, pernah pada tahun 2017 sewaktu misi kemanusiaan ke Somalia lah. Waktu tu berlaku krisis kemarau yang teruk lah di negara-negara tanduk Afrika ataupun Afrika Timur kan. Jadi situasi kemarau yang berlarutan tu telah menyebabkan wujudnya satu lagi krisis iaitu yang lebih teruk kan, iaitu kebuluran waktu tu. So masa kita pergi tu memang berlaku pada bulan Ramadan. Kita pergi pada bulan Ramadan. Ianya adalah satu misi yang kemanusiaan yang sangat mencabar lah, physically dan juga mentally dan dan juga emotionally lah. Ianya kekal sampai sekarang, satu misi yang bagi saya sangat-sangat menyisafkan lah personally.
okey, saya berpeluang berpuasa kat sana. Tapi bayangkan kita ni berpuasa kan. Tapi penduduk yang kami santuni tu, yang dekat sana waktu tu, sebenarnya mereka dah berpuasa sepanjang tahun kan. Kita puasa ada waktu berbuka, tapi mereka puasa tak tahu waktu bila nak berbuka. Bayangkan. Sebab masa tu memang ada krisis makanan teruk, memang tak ada bekalan makanan. Mereka semua dah jadi macam pelarian di dalam negara sendiri. Dan memang terpaksa keluar daripada diorang punya tempat tinggal ataupun kampung sebab nak kena cari, sebab kampung diorang tak ada makanan dah, semua dah kemarau, tumbuhan haiwan semua dah mati So memang terpaksa keluar, dah jadi pelarian dalam negara sendiri, dia jadi pelarian, jadi mereka dah selas pinggang dah. So waktu tu memang kita sumber makanan dan sumber air memang kat sana waktu tu sangat-sangat terhad lah, dan waktu tu terlampau ramai yang terkesan. Jadi ada yang dah dapat bantuan, ada yang belum. Jadi kita waktu tu kita sampai ke sana, kita sedaya upaya kita bantu mana yang kita boleh, tapi masih at the same time masih ramai yang belum dibantu waktu tu sebab terlalu ramai. Jadi ada di antaranya tu saya cerita sikitlah pengalaman saya kat sana yang betul-betul menghancurkan hati saya. Merobek hati sebab masa kita nak waktu nak buka petang-petang tu boleh pula lah ada mak yang duk main rebus je lah, dia kutip lah daun-daun pokok kontang, pokok tu dah nak mati dah pun kan, tapi ada daun-daun sikit, anak-anak daun tu dikutip lah, dia pergi rebus masuk dalam air, dia jegang lah, dia buat seolah-olah macam kalau air saja macam jadi minuman, tapi bila masukkan daun tu nampaklah rasa macam makanan kan, nampaklah rasa macam makanan untuk anak-anak. Lepas tu bila ada kita tengok juga, siap ada yang mak dia orang ni share, dia cakap dia terpaksa catu makanan sebab tak boleh nak suap semua orang anak dia hari-hari, sebab kalau tak nanti bekalan makanan cepat habis, tak cukup. Jadi ada yang terpaksa catu makanan, dia terpaksa pilih anak mana yang nak disuap hari ni. Kalau saya waktu tu, saya sebagai mak memang Allahu Akbar, memang rasa macam hancurlah hati saya kan. Jadi itu kita tahu. So itulah dia. Kita mungkin rasa bantuan kita ni biasa-biasa saja. Bantuan kita ni biasa kita buat, pack makanan je kot kan, biasa. Tapi kalau untuk sebahagian yang lain yang betul-betul memerlukannya dan bagi diorang benda ni, bantuan makanan adalah sangat berharga. Dia umpama macam talian hayat untuk teruskan hidup keluarga. Ya, bayangkan betapa pentingnya ataupun betapa hebatnya besarnya, ya betul, makna bantuan. Ya betul, bantuan makanan terutamanya pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu bila dah berpuasa sepanjang hari, mesti kita nak ada sesuatu untuk kita buka, untuk buat untuk berbuka kan. Takkan kita nak teruskan. Tapi macam diorang lah, diorang tak tahu bila waktu berbuka. Berpuasa sepanjang tahun. Kita berpuasa di sepanjang bulan Ramadan je. Mereka sepanjang tahun waktu tu. Jadi jangan berlengah lagi. Bulan puasa ni memang, bayangkan kalau kita dapat beri makanan kepada mereka yang berpuasa, insya-Allah besar maknanya, dan besar juga maknanya buat kita, besar maknanya buat mereka. Betul. InsyaAllah. Mari gandakan pahala lah bersama-sama Daily Malaysia melalui kempen Rezeki Ramadan. Rasa bersyukur sangat apabila Mimi dah sharekan benda tu kan. Kita ni makan sehari sampai 6 kali. Mereka tak tahu apa nak makan. Siap. Itulah. Dia tak tahu nak makan sebab tak ada benda nak makan. Ya, sangat-sangat kesiannya. Jadi bolehlah kita bantu mereka. Okey, Sis Mimi, ada kata-kata terakhir yang boleh disampaikan? Silakan. Nampaknya Sis Mimi pun dah frozen juga ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak apa. Mungkin daripada apa yang dikongsikan Sis Mimi sebentar tadi, kita harap dapat sedikit panduan untuk kita bersiap sedia menghadapi Ramadan dengan penuh rasa prihatin dan ingat pada orang lain. InsyaAllah ganjaran pahala yang terbaik untuk kita semua juga lah yang ingat ataupun memberi makan pada mereka menerusi khususnya kempen Rezeki Ramadan Islamic Relief Malaysia. Sis Mimi okey ke tu? Okey, terputus pula sekejap tadi Itulah sikit je, tak apa, insyaAllah. Apa pun mungkin kata akhir untuk sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni. Okey, saya nak ambil peluang ni untuk war-warkan kempen-kempen selain daripada kempen-kempen Islamic Relief Malaysia. Selain daripada kita punya rezeki Ramadan ni, kita sentiasa ada, tolong support kita juga, tolong support juga kita punya kempen My Sedekah, contohnya bantuan kecemasan lokal, dana wakaf air Somalia, dana wakaf sistem air. Ni bantuan untuk bekalan air bersih di Somalia, Bangladesh dan juga di Indonesia. Betul. Okey, dah pada pian dah hafal. Dan banyak lagi. Okey,
sebab bulan Ramadan ni kan boleh juga bayar fidyah melalui kita, okey. Dan selain tu kita ada menyediakan perkhidmatan pemotongan auto debit dan juga angkasa. So siapa-siapa nak auto debit, nak secara ringkas, tak nak pening-pening, tahu setiap bulan memang kita dah jalankan, laksanakan tanggungjawab kita untuk menderma, terus hubungi kami. Sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut boleh hubungi telefon kita 0389263434. 0389263434. Hafal nombor ni. Bila-bila boleh call saja dan tanya apa-apa nak tanya. Dan kemudian ataupun boleh masuk ke website kami www.islamic-relief.org.my www.islamic-relief.org.my ataupun boleh hubungi WhatsApp center kita. Kalau tak nak bercakap, nak suka prefer WhatsApp, boleh 019, ambil nombor ni 019-637-9788. Baik. Okey, selain daripada tu ikuti perkembangan Islamic Relief Malaysia di media sosial kami, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube. Anytime boleh follow dan kemudian boleh dapati kita punya update di sana ataupun boleh menderma melalui online platform kami iaitu Launchgood, Shopee, Lazada, Touch 'n Go, e-wallet dan lain-lain juga. So sangat-sangat mudah dan dah tak ada alasan lagi untuk kita berbuat kebaikan, insya-Allah. So gunakan Ramadan kali ini yang kita tunggu-tunggu ni nanti-nanti ni untuk all out, buat apa sahaja untuk insan lain, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak. Selamat Sis Mimi. berpuasa Sis Mimi. Semoga tenang-tenang puasa kita, insya-Allah meraih InsyaAllah, pahala yang insya-Allah. berganda. Ya, betul. Baik, sampaikan salam untuk Brother Pian. sahabat dan keluarga Islamic Relief ya. InsyaAllah Brother Pian, jangan lupa kita punya always forever kita punya Ya. tagline, fikir Ah. kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi, Sis. Assalamualaikum. Okey, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia, kita dah sampai ke penghujung Warna Pagi juga dengan berakhirnya Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia sebentar tadi. Ya, maka berakhirlah Warna Pagi kita untuk hari ini, hari Isnin. Kita jumpa lagi esok dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Dan selepas ini Yati akan bersama dengan anda semua, insyaAllah. InsyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.